أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يدرك بخير يا رحمن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر وتمم بخير أما بعد الحمد لله. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita kesempatan dan ruang waktu untuk kita sama-sama dapat berkumpul, dapat berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan juga perpisahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, ma'syaral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masih lagi membicarakan kitab yang agung, iaitu kitab Ta'limul Muta'allim Tariqa At-Ta'allum karangan Al-Imam Burhanuddin As-Surnuji rahimahullahu ta'ala anhu yang wafat pada tahun 620 Hijriah. Dan kita masih lagi membicarakan di dalam satu bab yang sangat-sangat penting di dalam agama kita, iaitu faslun fi niyyati fi hali ta'allum, ya, fasal pada membicarakan tentang niat ketika menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, kitab yang sedang kita bicarakan ini adalah sebuah kitab tentang adab, ya. Kerana itu bila kita mengaji ataupun menuntut ilmu tentang adab, yang pertama sekali kita nak tahu ilmu-ilmu tentang adab. Dan yang kedua, kita nak beramal terus dengan adab tersebut, kan? Sebab tu semasa saya masih lagi bertugas sebagai guru di Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Al-Husna, kita sangat-sangat menekankan tentang adab belajar, ya. Sebab tu kata ulama, al-adabu qabla at-talabu. Adab itu sebelum menuntut ilmu, ya. Menuntut adab adalah sebelum menuntut ilmu. Kerana tu tuan-tuan, kitab ini, ya, kitab Ta'limul Muta'allim ni, ini adalah kitab yang wajib, ya. Ini silibus yang pertama, ya, kitab yang pertama yang diwajibkan kepada seluruh pesantren di Indonesia. Selesai kitab ni, habis khatam kitab ni, baru boleh mengaji kitab-kitab lain. Maksudnya kitab ni, ini madkhal, ya, permulaan, gerbang kepada kita nak mengaji ilmu pada masa yang akan datang. Tak selesai adab tuan-tuan, tak selesailah ilmu kita, ya. Sebab tu sangat-sangat penting tentang adab ini, ya. Kalau kita sebagai guru, ya, sebagai pendidik ataupun sebagai ketua keluarga,
tekankan sangat tentang adab-adab ya kepada anak-anak kita. Adab kita dengan Allah macam mana ya? Adab kita sesama manusia, adab kita dengan ilmu, adab kita dengan Rasulullah kan? Adab kita dengan guru, adab ketika masuk tandas, terlalu luas ya cabang-cabang dan pembahagian adab ini, sehingga kan ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau yang masyhur, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku, yakni Allah telah mentakdibkan aku. Digunakan perkataan adaba, maksudnya dididik, diasuh dengan adab yang benar. Allah sendiri yang mendidik, yang memberikan didikan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsana ta'dibi. Maka pendidikan aku, adab aku, akhlak aku ya, adalah pendidikan yang terulung, pendidikan yang terbaik kan. Kemudian Nabi sebut lagi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan ini tidak lain tidak bukan adalah semata-mata untuk sempurnakan akhlak. Tuan-tuan, selesai akhlak ni tuan-tuan, selesai masalah umat kita. Ya, masalah kerosakan umat ni puncanya kenapa? Kerana kehilangan adab. Kan? Adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya macam mana? Kan? Kita tengok macam mana pelajar-pelajar, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang hadir ke sekolah, kan? Niatnya kenapa? Kalau niat salah, maksudnya dia tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu niat yang pertama, dengan adab yang pertama dengan Allah, iaitu apa? Niat yang betul. Kemudian duduk di hadapan guru, masya-Allah tuan-tuan. Adab dengan guru ni ya, walaupun tak ditulis, walaupun tak dikarang dalam kitab, tak disebut oleh ulama dalam kitab, tetapi apabila kita bersohbah, bersahabat dengan guru, berdamping dengan guru, kita akan melihat bagaimana seorang guru ni dia nak tunjukkan pengamalan adab yang benar kepada pelajarnya. Ya, ada seorang kawan, sahabat saya yang pergi menuntut ilmu, dia pelajar Mesir ya, dia pergi ke Mekah ataupun Madinah, saya tak ingat, mungkin Madinah, Mekah. Dia ikut tuan guru dia, Syekh Ahmad Mamduh ya. Pergi mengaji satu kitab dengan Syekh, saya tak ingat dah Syekh apa ni ya. Selesai baca kitab apa semua, bincang-bincang, kemudian pergi depan rumah ya, nak salam-salam apa semua. Kawan kita ni bila tengok tuan guru naik tangga, rumah dia kat atas ya, rumah dia kat atas, kemudian dia nak turun bawah. Bila tuan guru naik tangga, dia terus pusing badan dia. Kemudian Syekh Ahmad Mamduh tadi tarik tangan, kekalkan pada tempat kamu, jangan turun lagi. Lepas tuan guru tadi yang duk baca kitab tadi naik sampai ke rumah dia, barulah Syekh Ahmad Mamduh lepaskan tangan kawan kita tadi. Kata, jangan sesekali kamu bagi belakang badan kamu terhadap guru. Tuan-tuan, kita ni mengaji ni nak bagi belakang badan kita, nak membelakangi guru pun, itu pun dah dikira tidak beradab. Masya Allah ya. Ini kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang benda inilah kita yang cuai kan, tak ambil berat. Contoh kalau kita sedang mengaji dalam majlis taklim seperti gini kan. Kalau kita nak keluar, jangan kita keluar masuk macam tu je tuan. Terasa hati guru di hadapan ni ya, kejap keluar kejap masuk. Ingat ni pintu hospital ke apa ni? Tak ya? Kalau kata kita nak keluar, ada kecemasan, bagi isyarat pada guru sekurang-kurangnya, bagi isyarat yang kecil-kecil pun tak apa ya. Angkat tangan sikit, letak kat dada. Maksudnya apa? Maksudnya guru di hati saya kan. Ni cara orang Mesir bagi salam ni. Kalau dia tak sempat nak berjabat tangan, dia angkat tangan, Assalamualaikum, letak tangan dada. Sebab apa? Ni kamu berada dalam hati saya ya. Sama macam kita duduk dalam majlis taklim, tiba-tiba ada kecemasan kan? Ada kecemasan, maka angkat tangan bagi syarat sikit-sikit je, kemudian letak tangan dada, perlahan keluar. Tuan-tuan, di pesantren di Indonesia ya, di pesantren ni mereka cukup menjaga adab mereka dengan guru ya, sehingga kan apabila seorang murid masuk daripada pintu ya, nak bagi air, nak hidangkan air kepada guru, masuk daripada pintu tuan-tuan, terus merangkap, bukan merangkap, maksudnya melutut daripada pintu, jalan dalam keadaan melutut sampai ke depan guru. Tanya, tuan guru nak minum air apa ya? Katalah tuan guru, saya nak minum air sekian-sekian. Kemudian bila dia nak keluar balik, bukan dia bagi belakang badan ni tuan-tuan ya, dia melutut balik, melutut dalam keadaan jalan ke belakang, keluar balik pintu. Ada orang kata, takkan melampau macam tu. Dah tuan-tuan, ni dia sampai malakah dia. Maksudnya dia dah sampai tahap yang tinggi, dia boleh menghormati gurunya sampai tahap macam tu. Masya Allah. Ada lagi ke adab macam tu di kalangan kita pelajar tuan-tuan ya?
Sebab itulah saya sendiri sebagai guru, ya, kalau boleh kita nak bentuk tarbiyah adab pelajar kita ni sampai dia boleh berkhidmat dengan guru. Tuan-tuan, kalau anak kita tak pandai, kan, belajar dapat periksa keputusan ni tidak cemerlang dan sebagainya, tuan-tuan jangan push dia lagi, ya, jangan bagi lagi kelas tambahan, bagi latihan tubi dan sebagainya. Kata ulama, ya, suruh pelajar kita, suruh anak kita tu berkhidmat dengan guru dia, ya. Bagi khidmat kepada guru dia, tolong guru dia, ya, bagi salam pada guru dia, senangkan hati guru dia, duduk dalam keadaan yang beradab, tidak mengganggu guru, tidak menyakiti hati guru, ya. Kalau kata guru tolong tengah angkat barang kan, tolong dia sekali, khidmat kepada guru. Mudah-mudahan tuan, dengan khidmat kepada guru tu, ya, akan membina adabnya dan kemudian menjadikan ilmu yang didapat tu barakah. Walaupun ilmu dapat sikit, tapi bila barakah tuan, ilmu tu boleh diamalkan dan menjadi bekalan kepada kita di akhirat, ya. Sebab tu kita jangan kecewa kalau anak cucu kita lemah pelajarannya. Tak, kata kalau kamu lemah tak apa, tapi jangan tinggalkan khidmat kamu, adab kamu dengan guru kamu. Yang tu jangan tinggal, ya. Kalau yang tu kita amalkan tuan, insya-Allah semua selesai. Ya, ada seorang qadi, saya tak ingat apa nama dia, belajar dengan Syekh Ali Al-Maliki di Masjidil Haram. Belajar ni seorang yang sangat lambat nak faham. Dia sangat lambat untuk nak memahami suatu pelajaran. Maksudnya otak dia perlahan sikit. Tapi satu amalan yang dia tak akan tinggalkan. Apa dia tuan-tuan? Kalau guru dia masuk daripada jauh, ya, dia akan tunggu di hadapan pintu. Kemudian bila guru sampai depan pintu, dia akan ambil kasut guru, dia akan ambil kitab guru, ya, kemudian dia akan jinjing kitab dan kasut tersebut, ya, bawa masuk perlahan sampai ke dalam majlis taklim. Itu amalan yang lakukan, ya, khidmat pada guru, ya, walaupun dalam keadaan pelajaran dia tu perlahan, lambat nak tangkap, ya, lambat nak faham pelajaran. Tapi bila balik Malaysia tuan, jadi qadi di Kedah. Kenapa? Ini kata tuan guru Hajilah, kenapa? Kerana berkat dia berkhidmat dengan gurunya. Tu tuan-tuan, ya. Jadi kalaulah kata kita masih lemah dalam pelajaran kita dan sebagainya, jangan kita kecewa. Tetapi, ya, jangan kita tinggalkan khidmat kita kepada guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kepada kita berkatnya ilmu yang kita terima daripada guru tersebut. InsyaAllah kita akan masuklah dalam pengajian kitab kita. Kita sambung kembali pengajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Masih lagi dalam bab niat. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ala bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darin amin. Menuntut ilmu hendaklah diniatkan dengan tujuan bersyukur di atas nikmat kurniaan akal. Jadi tuan-tuan, kita dah bincang dalam minggu yang lepas apa niat-niat yang disebutkan oleh Al-Imam Zunuji yang kita nak hadirkan. Kita belajar bab niat ni, niat benda yang kita nak hadirkan dalam hati kita. Tak? Apa yang kita nak niatkan sebenarnya? Jadi ni Al-Imam Zunuji ni bagi panduan dah pada kita, ya, apa yang kita nak buat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, yang pertama apa dia? Hadirkan niat untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala, cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang disebut dalam niat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi, yang saya baca tadi, wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Sahaja aku menuntut ilmu supaya aku nak dekat dengan Allah, nak kenal dengan Allah. Ilmu ni tuan-tuan, ilmu ni cahaya, kan? Al-ilmu nurun, ya. Jadi bila kita nak kenal Allah, maka kita kena menuntut ilmu supaya kita dapat cahaya. Allah ni nak kita kenal dia, tiba-tiba kita tak nak belajar, tiba-tiba tak nak menuntut ilmu. Macam mana kita nak kenal Allah? Tak? Sebabnya Allah nak dekat dengan orang yang ada cahaya dalam hatinya, kan? Bila kita tidak ada cahaya, maka bagaimana untuk kita dekat dengan Allah? Orang yang tak suka pada cahaya tuan-tuan, ya, makhluk yang tak suka pada cahaya ni vampire namanya. Pontianak. Itu tak suka pada cahaya. Jadi orang yang tak suka mengaji ni maksudnya Pontianak lah tu. Tak? Kumpulan Pontianak. Kenapa? Kerana tak mengaji. Selalu nak mengelakkan daripada cahaya. Jadi bila ada majlis ta'lim, hadir, ya, datang. Kenapa? Ni cahaya, ya, cahaya yang kita nak bagi, nak pancarkan, nak hidupkan di dalam hati kita, ya. Dengan kita tambahkan ilmu supaya hati kita ni sentiasa hidup, ya, sentiasa hidup. Orang yang berjalan tuan-tuan di atas muka bumi Allah Ta'ala ramai, ya. Jasadnya hidup tetapi rohnya mati, ya. Hatinya mati. Walaupun dia masih berjalan macam biasa, walaupun dia bernafas macam biasa, ya, tetapi hatinya telah mati. Kenapa? Kerana tak ditambahkan ilmu, ya. Dia kira belajar dari satu sampai darjah 6, okey, habis, khalas, ya, tak payah belajar dah.
dapat sijil universiti apa semua, dah bekerja, tak payah belajar dah, tak payah tuntut ilmu. Fardhu ain, apa fardhu ain ni? Ya, belajar tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, haji apa semua ni, ini semua belajar darjah sekolah rendah dulu, kan? Kenapa nak mengaji benda gitu? Tengok tuan-tuan, ini orang yang takabur dalam hati dia, kan? Sedangkan afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang terbaik ialah ilmu yang semasa. Maksud ilmu semasa ilmu apa? Bukan ilmu politik, tak. Bukannya ilmu ekonomi, ilmu sosial, tak. Ilmu semasa, ilmu yang kita nak guna ni, ya, untuk kehidupan kita dunia dan kehidupan kita di akhirat. Ilmu semasa kita nak guna kehidupan dunia apa dia? Ilmu fiqh, ya, nak belajar macam mana tentang syariat, macam mana kita nak bermuamalah dengan orang, macam mana kita nak meletakkan sesuatu hukuman, ya, ke atas sesuatu kesalahan jenayat dan sebagainya. Tak. Ilmu akhirat iaitu ilmu tauhid, ya, nak kenal Allah, nak kenal perkara sam'iyat, ya, nak kenal nabi kita, perkara yang harus bagi Allah, yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah. Ini semua kita nak kena belajar tentang perkara-perkara tersebut. Jadi bila kita belajar perkara tersebut, maka cahaya Allah masuk dalam hati, ya. Kata Imam Syafi'i, syakau Waqi'in, aku bertanya kepada Waqi', ya, su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi, ya. Aku mengadu kepada guruku, ya, Al-Imam Waqi', guruku, betapa buruknya hafazanku. Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i ni masya-Allah ingatan dia cukup hebat, ya. Kalau dia nak menghafal kitab Al-Imam Malik, kitab Muwatta, dia kena tutup muka surat sebelah tu, ya, tutup dengan satu kertas yang lain. Kenapa? Kalau terbuka sikit, dia tengok sekali terus boleh tangkap, terus boleh hafal. Ini hebatnya, ya, kekuatan hafazan Al-Imam Syafi'i. Jadi dia tak nak mengganggu hafazan dia tu pada muka surat yang tadi, dia akan tutup muka surat yang sebelah, ya. Bila dah selesai hafazan yang pertama, baru dia pergi kepada hafazan yang kedua. Itu pun dia kata masih teruk lagi hafazan dia, ya. Mengadu kepada guru dia Al-Imam Waqi', wahai tuan guruku, aku dapati seminggu dua ni hafazan aku semakin buruk, ya, semakin tidak baik. Maka kata Al-Imam Waqi', fa akhbarani fa arsyadani ila tarkil ma'asi, ya. Maka tinggalkanlah maksiat wahai anak muridku, ya, wahai Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, ini kurun yang terbaik, masih kurun salafus salih. Maksiat apa yang dia lakukan? Tak. Bukan macam zaman kita sekarang ni. Belum keluar rumah pun, dalam rumah pun boleh buat maksiat. Tak. Zaman dulu, masya-Allah, masih sangat terpelihara, ya, pun masih berlaku perkara-perkara yang dianggap sebagai maksiat bagi Al-Imam Syafi'i. Disebutkan dalam riwayat bahawa Al-Imam Syafi'i sewaktu pergi ke pasar, ya, tiba-tiba terlihat tuan-tuan, ya, terlihat betis seorang wanita yang terangkat bila dia mengangkat kakinya. Tengok sekali lalu je, kemudian pergi ke majlis taklim, tiba-tiba hafazan dia dirasakan semakin teruk. Itu saja yang katanya maksiat yang dilakukan, ya. Tetapi masya-Allah tuan-tuan, ini ulama-ulama kita sangat-sangat menjaga. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Maka Imam Waqi' kata kepada aku bahawa ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi tuan-tuan, bila kita nak menuntut ilmu, tinggalkan maksiat. Maksudnya wazaru zahiral ismi wa batina. Tinggalkan dosa-dosa zahir, yang zahir, dan tinggalkan dosa-dosa yang batin. Apa dia dosa yang zahir? Iaitu dosa 7 anggota badan kita. Dosa mata, tinggalkan melihat benda yang terlarang. Dosa telinga, tinggalkan mendengar benda-benda yang terlarang. Dosa mulut, tinggalkan percakapan yang sia-sia. Tinggalkan percakapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kaki, dosa tangan, dosa kemaluan. Ini 7 anggota tuan-tuan. Dosa-dosa zahir yang perlu kita jauhkan. Dan kemudian dosa hati, elakkan daripada kita melakukan dosa hati. Sebab tu kena belajar ilmu tasawuf, ya. Kita belajar tentang perkara kejahatan, sifat mazmumah, bukan suruh kita amal, ya, sifat-sifat mazmumah tersebut, kan. Belajar tentang ujub, belajar tentang riak, bukan suruh ujub, bukannya kita nak riak, tak. Belajar tu supaya kita kenal, supaya kita elakkan daripada melakukan perkara tersebut. Belajar tentang tolak, bukan suruh pergi balik rumah lepas ni tolak isteri kita, tak, cerai bini kita, bukan macam tu. Belajar tentang talak supaya nanti kita elakkan daripada melakukan perkara tersebut, kan. Kita belajar talak ni makruh, ya, perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
kita nak kena elak daripada perkara-perkara tersebut, ya. Jadi tinggalkan kejahilan, ya. Ini niat kita menuntut ilmu, iaitu kita nak mengelakkan kejahilan pada diri kita, jauhkan kejahilan daripada diri kita. Yang keempat, untuk kita mengajak orang lain yang juga jahil, jadikan mereka tidak jahil. Ini dipanggil islah, tuan-tuan, ya. Ajak mereka untuk tuntut ilmu, kan. Ajar mereka ketika mereka tidak tahu, kan. Sebab kita dah mengaji ni, kita balik cerita pula pada keluarga kita, kan. Jangan simpan kita je ilmu, jangan simpan ilmu seorang-seorang aja, dalam dada kita. Sebarkan, sampaikan, ya. Supaya kita sama-sama jadi alim, ya. Supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar sekarang ni. Kemudian apa lagi yang kita kena hadirkan? Niat yang kelima, iaitu hadirkan niat untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Apa dia? Akal yang Allah Taala bagi. Ni akal yang Allah Taala bagi ni, kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Sebab itu saya menuntut ilmu pada waktu tersebut, ya. Dan kesihatan tubuh badan, saya bersyukur dengan nikmat tubuh badan saya yang sihat, maka saya belajar. Dan janganlah meniatkannya untuk sambutan orang ramai, meraih habuan dunia, penghormatan pemerintah dan lain-lain lagi. Jangan niat gitu, tuan-tuan, ya. Jangan niat kerana apa? Nak bagi orang ramai pakat nak datang pada kita, ya. Saya tuntut ilmu ni kerana nak jadi apa? Supaya saya jadi alim. Bila saya jadi alim, ya, nanti orang akan mari sambut saya, ya. Orang akan mari ke majlis saya, orang akan cium tangan saya, tak? Orang akan hormat saya, orang jadikan gambar saya sebagai profile picture. Niat waktu pula dah, ya. Kenapa? Kerana dia orang yang terkenal, tak? Kerana dia orang yang dihormati. Kalau niatnya begitu, tuan-tuan, habis semua. Semua ilmu yang belajar tadi tidak ada apa-apa dah, tak ada guna dah, ya? Sia-sia saja, ya, ilmu yang dibelajar selama ni. Tapi susah tak, tuan-tuan? Susah, ya? Sangat-sangat susah. Kadang-kadang dia hadir dulu niat-niat yang lain, tak? Siapa yang belajar ilmu tak ada niat tersebut, kan? Kalau dia belajar, ya, untuk nak jadi alim, dia pergi mengaji di Mesir, pergi mengaji di Syria, kan? Pergi mengaji mana lagi, tuan-tuan? Hadramaut, Yaman dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dalam hati dia, ya, kadang-kadang niat saya menuntut ilmu ni, nanti bila saya balik, saya nak jadi macam Fulan bin Fulan, kan? Saya nak jadi macam Syekh Ailan, saya nak jadi Habib itu, saya nak jadi Habib ini, ya. Kerana nanti bila saya balik ke Malaysia, bila saya bercakap, orang akan tahu, ini keluaran daripada tempat sekian-sekian. Maka orang akan ikbal kepada saya, kan? Orang akan terima saya, orang akan datang ke majlis saya. Ini semua hadir niat-niat tersebut. Siapa buat main niat ni, tuan-tuan? Siapa yang bisikkan niat ni? Iblis. Tak, Iblis. Syaitan akan mari pada waktu tu, dia akan cucuk kita pada waktu tersebut. Cuma nak buat benda waktu tu, nak buat apa? Lawan lah, ya? Lawan. Jangan tinggal, ya? Jangan tinggal. Sebab tu kata ulama, kalau orang pakai serban, ya, orang pakai serban dan ekor serban tadi dilepaskan ke belakang, ya, tiba-tiba tengok cermin, datang dalam hati niat dia, rasa elok serban aku pakai ni, ya. Rasa elok pula serban aku pakai, cantik sungguh, ya. Datang ujub dalam diri dia. Kemudian baru tersedar, ya, Allahu Akbar, ada rasa ujub dah ni. Jadi adakah perlu cabut serban tersebut? Perlu ke cabut? Tak, jangan cabut. Kata Al-Imam Bajuri, ya, teruskan pakai serban, teruskan pakai, jangan cabut. Sebab tu, tuan-tuan, ada satu cerita, ya, ada satu kisah. Ada seorang ulama di Makkah Al-Mukarramah. Ulama ni sedang mengajar dalam Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Tengah duduk mengajar ni, ya, tiba-tiba dia rasa sedap pula mengajar. Tengah duduk mengajar, rasa sedap. Dia rasa lagi tinggi dia mengajar, lagi tinggi, ya. Anak murid ni jenuh catat apa yang dia ajar. Maksudnya banyak faedah-faedah yang keluar daripada mulut guru pada waktu tersebut, ya. Bila dia seronok tadi, ya, dia datang seronok tadi, terdetik dalam hati dia, aku dah rasa ujub ni, rasa ujub dengan diri aku, ya. Aku dah rasa ujub dengan ilmu yang aku sampaikan. Kemudian dia buat apa, tuan? Dia tutup kitab, kemudian terus balik ke rumah. Anak murid tengah seronok mengaji ni, ya, tengah baca kitab, tengah tulis, tengok tu guru pandang, bangun, tutup kitab, balik rumah, ya. Balik rumah, sampai di rumah, ayah dia tanya, ayah dia untuk guru juga, ya. Ayah dia tanya, kenapa balik awal, ya? Tak sampai waktu lagi dah balik dah ni.
Dia kata saya balik awal sebab masa tengah mengajar tadi, tiba-tiba datang ujub dalam diri saya. Saya rasa sedap saya mengajar ini. Syaitan tengah menggoda saya. Kan? Ayah dia kata apa tuan? Ayah dia kata syaitan dah berjaya dengan kamu. Syaitan dah berjaya untuk mengelakkan kamu daripada terus mengajar murid-murid kamu. Sebenarnya kamu duk ingat tadi kamu dapat lari daripada perasaan gangguan tersebut. Untuk lari daripada syaitan, tak. Sebenarnya kamu telah memberikan kejayaan yang besar kepada syaitan. Untuk apa? Untuk syaitan menjauhkan kamu daripada tullabul alim. Untuk syaitan jauhkan kamu daripada penuntut ilmu. Sekarang ni sepatutnya macam mana? Sepatutnya kamu lawan. Kamu teruskan majlis tersebut dan lawan perasaan kamu tadi. Itu yang betul. Bukannya kamu tinggalkan majlis dengan harapan kamu kata kamu akan selamatkan diri kamu daripada syaitan dan kamu biarkan murid-murid kamu dalam kejahilan. Pergi mengajar balik. Pergi. Buka kitab balik, kata ayah dia. Tuan-tuan. Ayah dia lagi tahu jalan-jalan syaitan. Lagi tahu macam mana tipu daya syaitan untuk masuk kepada orang. Kan? Tak sama tuan-tuan. Syaitan datang pada penuntut ilmu ni tak sama dengan datang pada orang yang kaki disko, kaki judi. Tak sama. Kan? Kaki disko, dia tak kata kaki disko tinggalkan disko, kan? Tinggalkan arak. Tak, dia tak kata macam tu. Tapi penuntut ilmu macam kita ni dia akan kata apa? Dia akan kata kamu orang hebat, mengaji lagi. Orang lain semua duduk kedai kopi sekarang ni, semua tengok berita buletin utama. Tak, kamu duduk mengaji sekarang ni, patut bangga dengan diri kamu. Maka dia akan rasa nampak hebat. Tak, dia akan rasa lebih daripada orang lain. Dan kalau tuan-tuan rasa macam ni, nak buat macam mana? Keluar daripada majlis? Tak, teruskan hadir, lawan dengan apa yang dihasut tadi. Sebab tu tuan-tuan, ulama ajar ni kena duduk dengan orang yang alim. Ada juga syaitan ni, dia nampak dia ni kena masuk cara lain. Dia ni dah mengaji dah ni, katalah mengaji kitab tasawuf. Dia duduk mengaji berkenaan dengan ikhlas, duduk mengaji berkenaan dengan ujub, dah mengaji dah ni. Maka syaitan dia akan ajak ke arah tu pula. Jangan, kamu duduk mengaji ni, kamu tahu tak kamu duduk ujub lagi ni. Ni amalan kamu ujub ni tak elok ni. Amalan kamu akan sia-sia nanti. Dia kata betul juga. Tutup kitab kemudian terus balik rumah. Nak mengaji je kata alamak ujub. Tutup kitab balik rumah. Tuan-tuan, ini ditipu daya oleh syaitan. Tinggal terus belajar, tinggal terus beramal, tinggal terus nak jadi penuntut ilmu. Kenapa? Beralasan bahawa ada ujub, ada riak dalam diri saya. Tak kena tuan-tuan. Sebab tu ulama ajar kena duduk dengan siapa? Duduk dengan alim. Duduk dengan alim. Sebab alim ni yang akan bagi tahu pada kita bagaimana untuk kita menyelamatkan diri pada waktu tersebut ketika ditipu daya oleh syaitan. Kadang-kadang syaitan ditipu daya untuk kita tinggalkan majlis. Ulama kata jangan tinggalkan majlis. Teruskan belajar dan lawan dengan apa yang dihasut tadi. Lawan. Tu makna dia. Dan ada juga yang belajar kerana tujuan ingin mendapatkan habuan dunia. Tuan-tuan, kalau mengaji nanti saya akan jadi alim. Bila saya jadi alim, orang akan banyak bagi duit pada saya, kan? Orang akan tolong saya. Tuan-tuan, bila dah ada kedudukan sikit, bila dah ada nama sikit, dah jadi terkenal, mula demand pada waktu tu. Letak harga berapa sekali ceramah. Ini cukup pantang tuan-tuan. Sebab tu kita ni jangan duk tanya sangat. Jangan duk tanya ustaz, nak panggil ustaz ni berapa nak kena bayar ni. Kalau yang tu kita tanya tuan-tuan, itulah yang paling menyempitkan dada. Jangan tanya, ikut sukalah. Ikut suka, nak bagi berapa pun. Ada seorang ustaz di Pahang, buat status di Facebook, tak nak sebut nama dia, sekarang orang kenal belaka, tapi mungkin tuan-tuan kenal lah, memang kenal sangat lah. Dia cerita, ada seorang jamaah AJK surau ke masjid, saya tak pastilah, panggil ustaz tu. Lepas habis semua, tanya ustaz, nak panggil ustaz berapa nak kena bayar? Dia kata apa? Dia kata saya tak datang dah surau tu lepas tu. Tak datang terus. Ini adab kita tuan-tuan dengan guru. Adab kita dengan guru, kalau panggil asatizah, panggil ustaz, panggil alim, jangan tanya. Jangan tanya berapa nak kena bagi. Itu pantang larang tuan-tuan. Ikut suka kita lah nak bagi berapa. Tapi kata orang, kalaulah orang tu datang daripada jauh, fikir sendirilah tuan-tuan, nak bagi berapa. Kata datang daripada Kedah ke, daripada Perlis ke, fikirlah berapa dia punya kos dia, kos makan dia, kos perjalanan dia, persiapan dia,
nak mengajar tuan-tuan ni. Jadi kita sendiri yang nilai. Tuan-tuan, kalau nak menilai bayaran yang upah yang sepatutnya daripada ilmu yang guru ajarkan kepada kita, tak mampu tuan-tuan. Takkan mampu kita bayar ilmu yang dicurahkan oleh guru kita, ya. Sebab tu nanti bila kita tengok dalam bab fi ta'zim ahli ilmi, dalam bab membesarkan ahli ilmu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Ana 'abdun man 'allamani harfan wahidan, ya. Aku adalah hamba kepada orang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf daripada urusan agama. Tuan-tuan, guru yang mengajarkan kita di hadapan ni, walaupun satu huruf yang dia ajar, ya, kita dah jadi hamba kepada dia. Tuan-tuan, kalau kita berada dalam kedudukan hamba, mampu ke kita nak bayar, ya, untuk nak menebus diri kita dengan Tuhan kita? Takkan mampu. Tak. Kalau kita mampu, dah lama kita bayar. Okey Tuan, ini wang tebusan saya, Tuan kena merdekakan saya. Kita dah lama dah merdeka. Tapi disebabkan kita hamba, ya, kita sentiasa berada di bawah, ya, di bawah Tuan kita, khidmat Tuan kita, ya. Jadi kata Sayyidina Ali, seseorang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf, aku akan jadi hamba kepada dia. Insya'a aba wa insya'a i'taqa wa insya'a istaqar istaraqa. Dan kalau tuanku ni nak jual aku, jual lah. Kalau dia nak merdekakan aku, boleh merdekakan aku. Dan kalau dia nak kekalkan aku, maka aku akan kekal sebagai hamba dia, ya. Maksudnya kita sebagai murid, kita akan kekal sebagai hamba, kedudukan kita sebagai hamba dengan guru kita, ya. Bukan tu suruh tuan-tuan sembah guru di hadapan, tak. Tapi ini nak menjaga adab kita, ya. Itu satu huruf tuan-tuan. Kalau guru yang mengajarkan kita di sini 2 tahun, 3 tahun, berapa juta huruf dia ajar pada kita, ya. Mampu kita nak bayar? Bayar RM20, RM30, mampu? Tak mampu tuan-tuan, ya. Dalam syair pun disebut juga, dia kata memuliakan guru itu yang mengajarkan kita satu huruf daripada urusan agama, maka ganjaran yang selayak baginya adalah 1000 dirham. 1000 dirham tuan-tuan. 1000 dirham ni berapa ringgit Malaysia? Kali 30, berapa? 30,000, 300,000. Itu nilai yang patut kita kena bayar tuan-tuan, ya. Tapi janganlah melampau-lampau, kan. Saya cerita tadi bukanlah kata suruh bagi ustaz tu, bagilah 1000 sekali kuliah. Benda ni sensitif tuan-tuan nak sebut, tapi supaya kita nak ajar. Bukan saya sebut ni untuk saya, tak, untuk orang lain. Kita ni cak ayam je lah. Maksudnya ustaz-ustaz lain yang tinggi ilmunya, macam mana kita nak menilai dia? Yang pertama, jangan bagi terlalu rendah, ya? Jangan tanya, jangan bagi nilai yang terlalu rendah, dan jangan bagi yang melampau-lampau, kan. Jangan ada orang kata, ya, artis, penyanyi kita boleh bagi 30k. Takkan ustaz nak bagi 10k, 15k, kedekut? Salah tuan-tuan. Perbandingan tu tak tepat, ya. Kalau kata nak buat bandingan, kamu takkan mampu bayar, ya. 10k itu takkan mampu untuk nak bayar. Tapi jangan melampau-lampau. Maksudnya kata, kalau kita bagi nilai yang terlalu tinggi, takut nanti niat penceramah tu, nanti ustaz tu, guru, nanti dia akan lari. Dia akan datang, kenapa? Saya datang masjid ni dapat tinggi sikit. Dah. Jadi kita kena jaga juga niat guru kita. Maksudnya bersederhana, ya. Kadang-kadang letak tinggi-tinggi, melawak lagi banyak daripada ilmu, tak? Tiba-tiba letak 5k, tak kena macam tu, kan. Jadi janganlah kita merendahkan nilai guru kita, tu yang pertama. Janganlah kita memberikan yang melampau-lampau. Jadi bagilah yang terbaik, yang sederhana, kan, supaya kita menghargai guru-guru yang mengajar di hadapan. Ini adab kita dan guru tuan-tuan, ya. Nanti akan sentuh dalam bab dia. Ini kalau cerita panjang lagi. Jadi ini sebagai, orang kata, satu ilmu lah kepada kita, bagaimana kita nak berurusan dengan para alim ulama. Jadi kemudian ada juga yang belajar untuk mendapatkan penghormatan pemerintah. Tuan-tuan, saya balik nanti boleh jadi qadi, tak? Saya balik nanti nak jadi apa? Boleh jadi pegawai-pegawai agama. Duduk di jawatan-jawatan yang besar-besar, ya, duduk di pos-pos yang penting-penting, ya. Bila saya pegang jawatan tersebut, maka saya akan jadi orang hebat pada waktu tersebut. Saya akan pakai tie, kan, pakai coat. Jadi niat-niat yang macam ni, ini yang menyebabkan fasad pada ilmu tersebut, ya. Jadi kena elakkan niat macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kata ulama, kalau nak tengok pada berkat ataupun tidak ilmu seseorang, ya, tengok bagaimana ketika dia telah berada bersama dengan masyarakat. Tuan-tuan akan tengok berkat ke tidak ilmu orang tu, ya. Tuan-tuan perasan tak?
Kalau tok imam di kampung, ya, imam-imam di kampung, kan, imam-imam yang orang kampung pakat datang ziarah, ya, mari tanya soalan, mari tanya masalah keluarga, kan. Apa lagi? Minta cok pengesahan, anak-anak sambung ngaji. Ada sini tuan? Ada lagi ke? Nak minta cok pengesahan, kan, selain daripada penghulu, tok empat dan sebagainya, boleh minta dengan tok imam. Apa lagi? Anak nak periksa, minta tok imam baca sikit ayat tawar. Tak? Baca, tok imam tolong baca sikit, anak saya nak periksa UPSR ni, ya. Bukan baca kat air je, pensel pen baca habis. Tak? Pemadam pun baca habis. Tok imam tolong baca, ya. Lagi apa dia lagi? Anak nak kahwin, panggil tok imam. Tentu dah, kan. Nak tolong pergi menengok pun panggil tok imam. Tok imam tolong pergi menengok. Tengok tok imam kenal, tok imam nikah. Sudah. Ya. Jadi kenapa tuan-tuan? Ya, kenapa tok imam tu dia jadi macam magnet dalam masyarakat? Kenapa orang asyik datang pada dia? Kerana berkat ilmu waktu dia belajar, kan? Padahal tuan-tuan, dia orang biasa je. Tak? Ilmu tidaklah tinggi sangat pun, ya. Biasa-biasa je, tahulah ilmu asal-asal fardu ain, kan. Boleh jadi imam, boleh baca khutbah, ya. Boleh menguruskan majlis-majlis kebesaran Islam dan sebagainya. Tak? Ilmu sangat tu je, ya. Tapi disebabkan barakah ilmu dia tadi, menyebabkan dia menjadi panutan masyarakat. Dia menjadi panduan kepada umat di tempat dia pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana berkat ilmu waktu dia belajar, ya. Ada orang belajar sampai ke Mesir, kan, belajar Mesir, ambil master, PhD dan sebagainya. Tak? Apa lagi? Ada yang belajar sampai ke Jordan, ya? Ada yang belajar sampai Mekah, Madinah, apa semua sekali, ya? Balik tempat dia, orang jadi lagi jauh daripada agama pula dah bila tengok dia, kan. Orang jadi lagi benci pula untuk nak beramal dengan amal yang ditinggalkan oleh Nabi kita dan amal-amal orang soleh terdahulu, ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak ada barakah pada ilmu dia, ya. Kerana orang tengok dia, orang bukan jadi nak beramal. Orang tengok dia, orang akan jadi munafir, jadi jauh lagi daripada agama Allah Ta'ala, ya. Kenapa? Kerana tidak berkat pada ilmu dia, kan. Niat tak betul waktu belajar, ya. Sebab tu berhati-hati dengan niat tuan-tuan, ya. Tengok berkat, kita boleh tengok berkat ilmu tu, ya. Duduk dengan masyarakat, sama ada masyarakat jadi baik ataupun masyarakat jadi kacau bilau. Itu tanda keberkatan ilmu seseorang. Bukan tanda tinggi ataupun rendah ilmu tu. Sebab tu kata ulama, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma nurun yukdhafu fil qalbi. Ilmu ni tuan-tuan bukan dengan banyaknya riwayat, ya. Ilmu bukan dengan banyaknya riwayat hadis. Jadi kalau kita nak terjemahkan dalam konteks kita sekarang ni, ya, banyak periwayatan tu maksudnya banyak maklumat. Semua jenis ilmu dia tahu. Ilmu ekonomi tahu, ilmu semasa tahu, ya. Ilmu tentang apa lagi? Ilmu tentang hadis tahu, tafsir tahu, ilmu tinggi. Tapi adab tidak ada, ya. Ilmu tak masuk dalam hati. Ilmu cuma ada dalam akal. Yang saya cerita dah, ya. Ini ilmu yang berbentuk maklumat saja. Ilmu ni, kata Syekh Syed Muhammad Nakib Al-Atas, ilmu ni sesuatu yang menyampaikan jiwa kepada makna, ya. Itu maksud ilmu. Jadi bila jiwa dapat menangkap, memahami satu makna, ya, ni jiwa bukan akal. Bila jiwa memahami satu makna, bila dia amalkan, baru dia menjadi ilmu, ya. Saya tuan-tuan, saya hadir satu usrah baru ni, lama dah, sebelum PKP dulu. Kita ni orang muda biasalah, kan, kita bawa tablet, tak? Kita ada peralatan yang canggih-canggih, ya. Bila kita nak buat rujukan, senang je, buka internet, buat carian, screenshot dan sebagainya, tak? Tapi bila kita hadir dengan majlis orang tua-tua ni, ya, umur 50 lebih, 60 lebih, dan dia pencen dah, dia bekas guru. Kita tengok macam mana cara dia bila dia nak buat pembentangan. Dia ada satu buku log tuan-tuan. Dalam buku log tu ada banyak keratan-keratan akbar. Dia kerat surat khabar, ya, keratan akbar yang menarik, ya, petikan-petikan tajuk yang menarik dia akan tampal, kemudian buat catatan tepi dia. Jadi bila kita tengok benda tu tuan-tuan, kita terfikir kadang-kadang cara orang lama ni memang cerewet, tak? Cara orang lama ni memang nampak susah. Tapi proses yang panjang ni akan menyebabkan ilmu tu lebih melekat dalam dada dia. Bila nak kerat tu bukan senang. Nak kena kerat, nak kena baca dulu, ya. Bila baca, garis, highlightkan poin-poin yang penting, kerat, ya. Lepas tu stapler, gum, buat catatan. Ni kalau tablet tuan-tuan, ya, handset kita, tekan dua jari, pap, terus screenshot. Tapi berapa banyak screenshot yang ada dalam handset kita? Tak? Konon nak baca, ni poin penting ni, screenshot.
Poin penting screenshot. Berlambat-lambat screenshot dalam handset kita. Kita tengok tak tuan-tuan? Tak. Itu ilmu yang ada dalam smartphone. Bukan ilmu yang ada dalam dada kita. Sebab tu kata Syekh Muhammad Nakib al-Atas lagi, ilmu ni jiwa yang sampai kepada makna. Ya. Bila satu ilmu tu masuk dalam jiwa, memberikan makna dalam jiwa, maka baru dia akan menjadi ilmu. Saya bagi contoh minggu lepas kan. Ada beza orang yang bertindak dengan tahu dengan orang yang bertindak kerana dia mahu. Ya. Kalau kita minta, katalah anak kita tolong buka pintu, ya, buka pintu. Kita kata ke anak kita, abang buka pintu. Abang buka pintu, itu kita bertindak untuk tahu. Anak kita tahu, logik kata pergi buka pintu, kan? Pergi buka pintu. Tapi dia nak buat tak? Dia nak buat tak? Tak tentu lagi tuan-tuan. Tapi bila kita guna, ya, istilahnya the magic words, ya, perkataan yang ajaib. Abang tolong buka pintu. Tolong buka pintu. Tadi buka pintu, kan? Bila tolong buka pintu, dia tak masuk dalam sini. Dia akan masuk sini. Jadi dia akan bertindak kenapa? Kerana kemahuan dia. Dia dipujuk, ya? Kemudian dia dipuji, ya? Kita minta tolong dia, bagi penghargaan pada dia, baru dia nak buat. Macam tu belajar ilmu tuan-tuan. Belajar ilmu, ya, kalau kita sekadar tahu, pelajar-pelajar yang belajar di sekolah, kalau sekadar tahu, dia simpan di sini, ya. Simpan di sini, belum tentu dia akan amalkan. Tapi kalau dia belajar, masuk sini, maksudnya jiwa tu dapat makna, mencapai makna, dia akan amal ilmu tersebut. Sebab tu kita jangan kejar sangat silibus yang tinggi sekarang ni. Kadang-kadang silibus kita mengarut-ngarut sangat, ya. Sampaikan dalam subjek bahasa Arab, ada soalan untuk ma ahamiyatul jisri baina jisr menarai Kuala Lumpur. Apakah kepentingan di antara jambatan dua menara Kuala Lumpur? Ya Allah tuan-tuan, darjah 5 nak kena jawab soalan macam tu. Ni bahasa Arab ni. Bahasa Arab nak kena jawab soalan macam tu. Lepas tu bila tanya pihak sekolah, dia kata, memang kita saja buat. Saja buat ni. Kenapa? Kita nak biasa dia susah-susah. Kamu susahkan dia, bermakna kamu membunuh potensi pelajar tersebut. Ya? Sebab tu kita belajar bahasa Arab, bukan kita jadi minat bahasa Arab. Pelajar bahasa Arab, bila dia belajar bahasa Arab, dia akan jadi lagi benci dengan bahasa Arab. Sama juga dengan orang belajar Quran. Belajar tahfiz kita, tak? So hafal Quran, hafal pagi sampai malam, ya. Biasanya kaedah menghafal Quran ni, juzuk pertama hafal tak ada masalah. Juzuk kedua bila nak hafal juzuk baru, ulang balik juzuk pertama. Bayang kalau juzuk 15. Daripada juzuk pertama sampai juzuk 14, ya. Juzuk pertama tadi snowball, ya, besar ni. Juzuk pertama sampai 15 snowball dah jadi besar ni. Ni dia nak kena tanggung, ya, hafazan ulangan yang lama ni, ya. Sehingga menyebabkan kadang-kadang silibus kita membunuh minat pelajar tersebut. Akhirnya kita melahirkan pelajar tahfiz yang membenci Al-Quran. Kenapa? Kerana kita masukkan silibus yang berat. Kata silibus kena tinggi, ya. Biasakan budak dengan hafal. Akhirnya makna tak masuk dalam jiwa. Bila makna tak masuk dalam jiwa, dia tak jadi ilmu tuan-tuan. Takkan jadi ilmu. Sebab tu kita jangan kejar sangat silibus-silibus yang tinggi. Tanya anak kita, okey, apa yang kamu belajar hari ini? Saya belajar sekian-sekian. Macam mana kamu nak praktiskan apa yang kamu belajar ini? Yang tu kena tanya tuan. Disebut dalam dunia pendidikan, dipanggil sebagai functional education. Pendidikan berfungsi, ya. Pendidikan tuan-tuan bukannya pendidikan yang duduk di dalam pagar sekolah. Ini pendidikan ni bila keluar daripada pagar sekolah, hilang semua ilmu yang dibelajar. Bagi dia ilmu, pengajian, pendidikan hanya dalam pagar sekolah. Tak tuan-tuan. Pendidikan maksudnya kita nak menjadikan pendidikan itu berfungsi untuk kehidupan kita, ya. Sepanjang kita nak menjadi seorang manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, the aim of education, ya, tujuan terakhir pendidikan kenapa? Untuk apa? Untuk kita nak melahirkan bakal-bakal ibu, bakal-bakal bapa, bakal-bakal suami dan isteri, ya. Itu tujuan pendidikan. Anak-anak kita ni jangan tengok dia akan jadi peguam, jangan tengok dia akan jadi doktor, tak. Tengok dia macam mana bila dia jadi seorang ayah, macam mana jadi seorang ibu, kan? Kalau dia tak boleh nak berkemahiran sosial, ya, dia tak pandai nak menguruskan emosi diri, ya. Kalau dia tak pandai, kalau tak ada integriti, ya, kalau dia tidak amanah, kalau dia selalu menipu, kan? Kalau dia tidak beradab dengan orang tua, kalau ada sifat barai dan sebagainya, macam mana bila dia jadi bapa nanti? Macam mana bila dia jadi seorang ayah nanti, ya? Adakah dia akan mendidik anak dengan baik? Itu kita kena fikir tuan-tuan, ya.
Jangan fikir tentang keputusan pemeriksaan anak, tapi fikir macam mana masa depan anak kita bila dia berkeluarga satu masa hari nanti. Jadi itulah ya sekadar perkongsian kita tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat dan ilmu yang berguna kepada kita, terutamanya tentang niat yang perlu kita hadirkan ketika kita belajar, dan kemudian apakah pendidikan yang sebenarnya, iaitu pendidikan yang berfungsi, bukannya pendidikan yang terbatas di dalam pagar sekolah sahaja. Ya, bila kita mengamalkan sesuatu pelajaran yang kita belajar, maka ia akan memberikan makna dalam jiwa kita dan akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya mengambil masa tuan-tuan, sekiranya saya kurang beradab, tersilap bicara dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya dan dosa kita semua. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.